Tafsir Fi Zilalul Quran karya Asy-Syahid Said Qutb diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Ayat Surah Al-Baqarah antara ayat 19 ke ayat 25. Bacaan Syekh Basfar. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Perbandingan kaum munafikun. Pada mulanya mereka tidak menolak hidayah, tidak menutup telinga mereka dari mendengar dakwah, tidak menutup mata mereka dari melihat, dan tidak menutup hati mereka dari berfikir dan memahami sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Tapi akhirnya mereka memilih kesesatan yang nyata dari hidayah setelah mereka memeriksa dan meneliti.
Mereka laksana orang yang menghidupkan api. Apabila cahaya api menerangi mereka, mereka tidak mahu mengambil faedah darinya. Sedangkan dahulunya mereka mencari api. Di waktu inilah Allah menghapuskan cahaya yang dicari dan yang ditinggalkan mereka itu, dan membiarkan mereka tidak dapat melihat sesuatu apapun di dalam gelap gelita sebagai balasan terhadap perbuatan mereka yang menolak cahaya itu. Tetapi telinga, lidah dan mata dijadikan untuk menerima gema, bunyi dan cahaya, dan untuk mengambil faedah dari hidayah dan nur. Tapi mereka mensia-siakan telinga mereka, lalu mereka menjadi pekak. Mereka mensia-siakan lidah mereka, lalu mereka menjadi bisu. Mereka mensia-siakan mata mereka, lalu mereka menjadi buta. Oleh kerana itu, mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran dan hidayah, dan tidak dapat menemui nur. Satu lagi perbandingan yang menggambarkan keadaan mereka dan melukiskan kegelisahan, kebingungan, kebimbangan dan ketakutan yang berkecamuk di dalam hati mereka, seperti pentafsiran ayat-ayat antara ayat 19 ke ayat 20. Ayat-ayat itu ialah, atau sama seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang gelap gelita, guruh dan kilat yang bersambungan. Lalu mereka menyumbatkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka sebabkan bunyi petir kerana takut mati. Allah itu amat mengetahui tentang keadaan orang-orang yang kafir. Ayat 19. Kilat hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat memancar menerangi mereka, setiap kali mereka berjalan di dalam cahaya, dan jika kilat menggelap melindungi mereka, mereka terus berhenti. Jika Allah kehendaki, tentulah Dia menghapuskan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat 20. Ini adalah satu pemandangan yang menarik, penuh harakat, bercampur dengan keadaan yang tidak menentu, kesesatan, ketakutan, kebimbangan, kebingungan, dan pancaran-pancaran cahaya, cetusan-cetusan bunyi, dan gema curahan hujan yang lebat. Dari langit yang gelap gelita, guruh dan kilat yang bersambungan. Ayat 19. Setiap kali kilat memancar menerangi mereka, setiap kali mereka berjalan di dalam cahaya, dan jika kilat menggelap melindungi mereka, mereka terus berhenti. Ayat 20. Ya, ini mereka berhenti kerana kebingungan, tidak tahu ke mana mereka hendak pergi, dan mereka kelihatan takut dan cemas. Mereka menyumbat jari-jari mereka ke dalam telinga mereka disebabkan bunyi petir kerana takut mati. Ayat 19. Seluruh pemandangan itu dipenuhi harakat, iaitu dari harakat hujan yang lebat kepada harakat gelap gelita, guruh dan kilat, kepada harakat orang-orang yang sedang bingung dan bimbang, kepada harakat langkah-langkah yang takut dan cemas, dan kepada langkah-langkah yang berhenti ketika diselubungi gelap gelita. Harakat-harakat di dalam pemandangan ini menggambarkan melalui kesan saranan, harakat kesesatan, keadaan yang tidak menentu dan gelisah, dan keadaan terumbang-ambing yang dihayati oleh kaum munafikun ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, dan ketika mereka pulang kepada syaitan-syaitan mereka. Ketika mereka mengaku beriman, kemudian menolak pula secara mendadak. Ketika mereka mencari hidayah dan nur, ketika mereka pulang kepada kesesatan dan gelap gelita. Ini adalah satu pandangan fizikal yang membayangkan keadaan jiwa mereka dan keadaan perasaan mereka dengan bentuk fizikal. Ini adalah sebahagian dari cara Al-Quran yang menarik
iaitu ia menggambarkan keadaan-keadaan jiwa manusia dalam bentuk pemandangan fizikal, seolah-olah dapat dilihat dengan mata kepala. Pentafsiran ayat-ayat 21 hingga 22. Setelah menayangkan gambaran-gambaran tiga golongan ini, ayat yang berikut pula menyeru dan memerintah seluruh manusia supaya memilih contoh golongan yang mulia dan lurus, golongan yang bersih dan ikhlas, golongan yang beramal dan berguna, golongan yang mendapat hidayah dan keberuntungan, iaitu contoh golongan orang-orang yang bertakwa. Wahai manusia, sembahkanlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan mereka yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat 21. Dialah Tuhan yang telah menciptakan bumi untuk kamu seperti hamparan dan langit seperti bangunan, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dengannya lah dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kamu mengetahui. Ayat 22. Itulah seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia supaya menyembah Allah yang telah menciptakan mereka dan manusia sebelum mereka. Hanya Allah sahaja yang mengendalikan urusan penciptaan. Oleh kerana itu, dialah sahaja yang berhak disembah dan dilakukan ibadat. Di samping itu, ibadat mempunyai matlamatnya yang seharusnya dituju oleh mereka supaya mereka sampai kepadanya dan berjaya mencapainya, iaitu supaya kamu bertakwa. Ayat 21. Ini supaya kamu menjadi golongan manusia yang terpilih di antara golongan-golongan manusia yang telah diterangkan itu, iaitu golongan manusia yang abidin dan muttaqin, yang menunaikan hak rububiyah Tuhan yang mencipta, iaitu menyembah Allah yang tunggal sahaja, Tuhan manusia yang wujud sekarang dan Tuhan manusia yang wujud di zaman silam. Tuhan pencipta seluruh manusia, juga Tuhan yang memberi rezeki kepada mereka dari bumi dan langit tanpa sebarang tandingan dan sebarang sekutu. Dialah Tuhan yang telah menciptakan bumi untuk kamu seperti hamparan. Ungkapan ini membayangkan kemudahan dalam kehidupan manusia di bumi ini dan kemudahan dalam menyediakan bumi untuk menjadi tempat kediaman mereka yang rehat dan tempat perlindungan yang selamat dan selesa laksana hamparan. Tetapi manusia lupakan hamparan yang telah dibentangkan oleh Allah itu kerana terlalu lama biasa dengannya. Mereka lupakan keadaan-keadaan yang sesuai yang telah dijadikan Allah di bumi ini untuk memudahkan mereka mendapat punca-punca kehidupan dan punca-punca kerehatan dan kenikmatan yang telah diciptakan Allah. Tanpa keadaan-keadaan yang sesuai ini, tentulah mereka tidak dapat hidup di bumi ini dan kemudahan, kesenangan dan ketenteraman yang ada sekarang. Andainya salah satu dari unsur-unsur hayat di bumi ini tidak ada, tentulah manusia tidak dapat hidup di tempat yang tidak terjamin hidup mereka. Jika salah satu unsur udara itu kurang dari kadarnya yang telah ditetapkan, tentulah menyulitkan manusia untuk menyedut nafas mereka walaupun mereka boleh hidup. Dan langit seperti bangunan, iaitu bangunan yang teguh dan tersusun rapi. Langit mempunyai hubungan yang amat rapat dengan kehidupan manusia di bumi dan dengan kemudahan kehidupan itu. Langit dengan kepanasannya, cahayanya, daya tarikan bintangnya, susunan bintang-bintang yang rapi, nisbah-nisbah yang sesuai di antara bumi dan bintang-bintangnya telah memudah dan menolong kehidupan di atas bumi. Oleh sebab itu, tidaklah hairan mengapa langit selalu disebut-sebutkan ketika Al-Quran mengingatkan manusia terhadap kudrat Allah
dan kemurahan rezeki yang dikurnianya kepada mereka, dan ketika menjelaskan kewajaran Allah disembah oleh para makhluknya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dengannya dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Ayat 22. Cerita turunnya air hujan dari langit dan cerita keluarnya buah-buahan dengan siraman air hujan itu sentiasa disebut di dalam berbagai-bagai tempat di dalam Al-Quran apabila manusia diperingatkan dengan kudrat dan nikmat-nikmat Allah. Air yang turun dari langit merupakan bahan hayat yang asasi bagi seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Dari air inilah tercetusnya hayat dalam segala bentuk dan tingkatannya. Dan kami telah menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Ayat 30 surah Al-Anbiya. Iaitu sama ada air itu menumbuhkan tanaman secara langsung apabila ia disebatikan dengan tanah, atau ia membentuk sungai-sungai dan tasik-tasik air tawar, atau menyerap ke dalam lapisan bumi membentuk kumpulan-kumpulan air di bawah tanah yang menjadi sumber mata air dan perigi-perigi yang digali atau dipamkan dengan jentera-jentera untuk mengeluarkan kembali ke permukaan bumi. Kisah air di bumi dan peranannya di dalam kehidupan manusia dan kisah hayat dalam segala bentuk dan rupanya yang bergantung kepada air itu merupakan suatu perkara yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Cukuplah dia disebut dan diperingatkan ketika manusia diseru kepada menyembah Allah yang mencipta, memberi rezeki dan memberi aneka nikmat. Seruan di dalam ayat ini menonjol dua konsep umum kefahaman Islam, iaitu konsep keesaan Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk, yang telah menciptakan kamu dan mereka yang sebelum kamu, ayat 21. Dan konsep kesatuan alam buana, keserasian unit-unitnya dan hubungan persahabatannya dengan hayat dan manusia. Dialah Tuhan yang telah menciptakan bumi untuk kamu seperti hamparan dan langit seperti bangunan, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dengannya dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Ayat 22. Bumi alam ini dihamparkan untuk manusia dan langitnya dibina dengan rapi. Ia membekalkan air yang dapat mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rezeki kepada manusia. Semuanya ini merupakan pemberian dari Allah, Pencipta yang Maha Esa. Oleh itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Ayat 22. Yang ini kamu mengetahui bahawa dialah yang telah menciptakan kamu dan mereka yang sebelum kamu. Kamu mengetahui bahawa dialah yang telah menciptakan bumi seperti hamparan untuk kamu dan langit seperti binaan yang kukuh. Dan dialah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang seterusnya kamu mengetahui bahawa Allah tidak mempunyai sebarang sekutu yang membantunya dan sebarang tandingan yang menentangnya. Maka perbuatan mensyirikkan Allah setelah mempunyai ilmu pengetahuan demikian ini adalah satu perbuatan yang tidak wajar sama sekali. Tandingan-tandingan yang dilarang keras oleh Al-Quran dengan tujuan supaya akidah tauhid kekal, bersih dan jelas ini tidak semestinya dalam bentuk Tuhan-Tuhan yang disembah secara bersahaja seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Malah tandingan-tandingan ini kadang-kadang dalam bentuk-bentuk lain yang lebih halus. Kadang-kadang dalam bentuk meletakkan harapan pada yang lain dari Allah, atau dalam bentuk menaruh ketakutan kepada yang lain dari Allah, atau dalam bentuk iktikad yang mempercayai sesuatu yang lain dari Allah sebagai berkuasa memberi manfaat dan mudarat. Dari Ibnu Abbas katanya,
Tandingan-tandingan itu adalah syirik yang lebih halus dari perjalanan semut di atas baju pejal yang hitam di malam yang gelap gelita. Iaitu seperti seorang itu berkata, "Demi Allah dan demi hidup anda wahai si Anu dan demi hidupku." Atau berkata, "Jika tidak kerana salakan anjing itu, tentulah kami dimasuki pencuri semalam. Jika tidak kerana itik di rumah, tentulah pencuri-pencuri dapat masuk." Dan seperti seorang berkata kepada temannya, "Jika Allah dan anda berkendaki." Atau seperti seorang berkata, "Jika tidak kerana Allah dan si Anu." Semuanya ini mengandungi syirik belaka. Tersebut di dalam sebuah hadis, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Selama Allah dan anda kehendaki." Lalu beliau membantah, "Adakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah?" Demikianlah pandangan tokoh salaf umat muslimin terhadap syirik kafi dan tandingan-tandingan dengan Allah. Oleh itu, marilah kita memeriksa diri kita sejauh manakah kita mempunyai kepekaan yang seperti ini dan sejauh manakah kita menghayati hakikat tauhid yang agung ini. Tafsiran ayat 23. Kaum Yahudi meragui kesahihan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan kaum munafikin juga meraguinya, di samping kaum musyrikin di Mekah dan lainnya meraguinya. Di sini Al-Quran mencabar semua pihak dan menunjukkan ayat yang berikut pada seluruh manusia. Ia mencabar mereka membuat ujian di alam kenyataan untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa sebarang pertikaian. Dan jika kamu masih dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka bawalah satu surah yang serupa dengannya dan panggillah saksi-saksi kamu selain dari Allah jika kamu benar. Ayat 23. Cabaran ini dimulakan dengan satu sifat yang menarik perhatian yang mempunyai nilainya di sini, iaitu Al-Quran sifatkan Rasulullah SAW dengan sifat hamba Allah. Dan jika kamu masih dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, makam uhudiyah, sifat hamba kami di sini membawa berbagai-bagai pengertian yang bersepadu. Pertama, ia merupakan satu penghormatan kepada Nabi SAW dan satu penghampiran kepada Allah dengan menghubungkan sifat kehambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna bahawa makam kehambaan itu adalah setinggi-tinggi darjah yang dijadikan nama seruan dan gelaran seseorang. Yang kedua, ia menjelaskan makna kehambaannya semasa melancarkan dakwah menyeru seluruh manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan membuang seluruh tandingan dan sekutunya yang lain. Lihatlah Nabi yang berada di makam menerima wahyu Allah itu, iaitu setinggi-tinggi darjah yang dicapai oleh seorang manusia, adalah diseru dengan sifat hamba Allah dan dimuliakan di sini dengan gelaran hamba Allah. Cabaran itu dirujukkan kepada keterangan permulaan surah, iaitu kitab Al-Quran yang diturunkan itu adalah digubah dari huruf-huruf potongan yang ada di tangan mereka. Oleh itu, jika mereka ragukan kitab ini diturunkan dari Allah, maka silalah mereka mengadakan satu surah yang setanding dengan Al-Quran dan jemputlah orang-orang yang dapat menjadi saksi mereka selain dari Allah. Kerana Allah sendiri telah menyaksikan kebenaran dakwaan hambanya Nabi Muhammad SAW. Cabaran ini terus terbuka dalam masa dan selepas masa hayat Rasulullah SAW dan masih terus terbuka sehingga ke zaman kita pada hari ini.
Cabaran ini merupakan satu hujah yang tidak boleh dipertikaikan. Al-Quran itu masih tetap berbeza dari segala kalam dan pengucapan yang dituturkan oleh manusia. Dan perbezaan itu amat ketara dan jelas sekali dan akan terus berbeza buat selama-lamanya. Tepatlah seperti firman Allah dalam ayat berikut. Dan jika kamu tidak dapat membuatnya, dan tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ayat 24. Cabaran ini amat menarik dan penegasan bahawa cabaran ini tidak akan dapat disambut oleh mereka adalah lebih menarik lagi. Andainya mereka mempunyai keupayaan untuk mendustakan cabaran itu, tentulah mereka tidak teragak-agak walau sedetik pun. Tidak syak lagi bahawa kenyataan Al-Quran yang mengatakan mereka tidak akan dapat menyambut cabaran itu. Dan kenyataan ini ternyata sebenarnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri adalah satu mukjizat yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Peluang menyambut cabaran itu terbuka luas di hadapan mereka. Andainya mereka dapat membawa bukti yang membatalkan kenyataan yang tegas ini, nescaya runtuhlah kekuatan hujah Al-Quran. Tetapi ini tidak pernah berlaku dan tidak akan berlaku. Cabaran itu adalah dituju kepada semua manusia walaupun Al-Quran itu hanya menghadapi satu generasi manusia sahaja, iaitu kaum Quraisy di Mekah. Ini sahaja merupakan satu keputusan sejarah yang muktamad. Tetapi setiap orang yang berilmu pengetahuan yang luas tentang uslub-uslub pengungkapan dan mempunyai pengalaman yang mendalam tentang hasil-hasil pemikiran dan kefahaman manusia mengenai alam al-wujud dan segala sesuatu, juga mempunyai pengalaman yang mendalam tentang sistem-sistem, peraturan-peraturan, undang-undang dan teori-teori kejiwaan atau kemasyarakatan yang dipikirkan oleh manusia, tentulah tidak ragu-ragu lagi bahawa segala apa yang dibawa oleh Al-Quran dalam semua bidang itu adalah berlainan dari bahan-bahan yang difikirkan oleh manusia. Perbuatan mempertikaikan hakikat ini hanya terbit dari kejahilan yang tidak dapat membuat perbezaan atau terbit dari tujuan semata-mata hendak mengelirukan kebenaran dengan kepalsuan sahaja. Oleh sebab itulah ancaman yang menggerunkan ini ditujukan kepada mereka yang tidak berupaya menyambut cabaran ini kemudian enggan beriman kepada Al-Quran yang benar dan jelas itu. Peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu yang disediakan kepada orang-orang yang kafir. Ayat 24. Mengapakah dikumpulkan manusia bersama batu dalam pemandangan yang ngeri ini? Neraka ini adalah disediakan untuk orang-orang yang kafir yang telah diterangkan sifat-sifat mereka di awal surah bagi orang-orang yang telah ditutupkan Allah hati dan pendengaran mereka dan mata mereka juga diselubungi selaput. Mereka dicabar oleh Al-Quran dan mereka tidak berupaya menyambut cabaran itu. Orang-orang yang bersifat seperti ini tentulah sama dengan batu, walaupun pada lahirnya mereka berupa manusia. Pengumpulan di antara batu-batu dari batu-batu yang sebenar dengan batu-batu dari manusia memanglah satu perkara yang boleh diduga. Di samping itu, sebutan batu di sini menyarankan kepada hati kita satu ciri yang lain dalam pemandangan yang ngeri ini, iaitu pemandangan api.
neraka yang memakan batu dan pemandangan manusia yang bersesak-sesak dengan batu di dalamnya di dalam api neraka. Pentafsiran ayat 25. Untuk menandingi pemandangan yang ngeri itu, ditayangkan pula pemandangan lawannya, iaitu pemandangan nikmat syurga yang menunggu para mukminin. Dan sampaikanlah berita bergembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, bahawa untuk mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya berbagai-bagai sungai. Setiap kali mereka dihidangkan rezeki buah-buahan di dalam syurga itu, mereka berkata, buah-buahan inilah yang dihidangkan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka disediakan di dalam syurga isteri-isteri yang suci, dan di sanalah mereka tinggal kekal abadi. Ayat 25. Ciri-ciri kelainan dan keanekaragaman dalam ciptaan Allah. Itulah aneka nikmat syurga yang menarik perhatiannya. Di antaranya, di samping pasangan-pasangan yang suci, ialah buah-buah yang serupa yang pada perasaan mereka pernah dihidangkan kepada mereka sebelum ini, iaitu sama ada serupa dengan buah-buahan di dunia dari segi nama atau dari segi rupa bentuk, atau serupa dengan buah-buahan syurga yang dihidangkan kepada mereka dahulu. Boleh jadi buah-buahan ini serupa pada lahirnya sahaja, tetapi berlainan isinya yang memberi kelebihan di luar dugaan setiap kali memakannya. Hal ini menggambarkan suasana gurau senda yang manis, kepuasan hati dan rasa kenikmatan yang indah, di mana buah-buahan yang menghairankan ini dihidangkan kepada mereka satu demi satu, dan setiap kali dihidang, mereka mendapat rasa yang baru walaupun rupa bentuknya kelihatan serupa. Keserupaan bentuk, rupa dan berlainan kelebihan itu merupakan satu ciri yang terang di dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri inilah yang membuat alam al-wujud itu lebih besar dari segi isi hakikatnya dari rupa bentuk yang lahir. Marilah kita ambil manusia sebagai satu contoh yang dapat menjelaskan hakikat yang agung ini. Manusia semuanya manusia berlaka dari segi rupa bentuk dan susunan kejadian yang pokok, iaitu masing-masing mempunyai kepala, tubuh dan kaki tangan, darah daging, urat saraf, dua mata dan telinga, mulut, lidah, dan sel-sel dari jenis sel-sel yang hidup, iaitu bahan-bahan kejadian dan rupa bentuk yang serupa. Tetapi di manakah penghabisan perbezaan sifat-sifat dan ciri-ciri di antara mereka? Di manakah penghabisan perbezaan tabiat dan bakat-bakat di antara mereka? Perbezaan di antara seorang manusia dengan seorang manusia yang lain, walaupun pada lahirnya kelihatan serupa, tapi perbezaannya kadang-kadang lebih jauh lagi dari perbezaan di antara langit dan bumi. Demikianlah ciri kelainan dan keanekaragaman dalam penciptaan Allah kelihatan amat besar. Ia memusing dan memeningkan kepala. Keanekaragaman itu merangkumi keanekaragaman jenis-jenis, keanekaragaman rupa bentuk, keanekaragaman kelebihan dan sifat-sifat, dan semua keanekaragaman itu adalah berpunca dari satu sel yang tunggal yang serupa bentuk dan susunan kejadiannya. Siapakah yang tidak mahu menyembah Allah yang Maha Esa, sedangkan inilah kesan-kesan penciptaan dan kudratnya yang amat besar? Siapakah yang sanggup mengadakan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan inilah kesan-kesan tangan kekuasaannya yang amat jelas, sama ada pada kejadian-kejadian yang dapat dilihat oleh mata ataupun kejadian-kejadian yang tidak dapat dilihat oleh mata. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.